Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fasa yang kedua setelah Pak Haji silap. Ya, Pak Haji ingat kok habis pukul 9 rupanya, habis 9.30. Oh, ada setengah jam lagi. Okey, maaf ya. Maaf. Okey, kita boleh teruskan lagi. Ya, jangan pergi ke mana-mana. Jadi itu di antaranya, alhamdulillah kita sambung sikit lagi. Okey, daripada bunga. Bunga, kita ambil airnya, bunga, kita ambil buahnya, bunga, kita ambil madunya. Daripada ketiga-tiga ini, yang mana yang terkuat? Yang mana yang terkuat? Jawapannya tidak ada yang lebih kuat, melainkan apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Apa dia? Madu. Bunga yang diambil oleh lebah. Dan lebah ini, dia sangat pandai memilih. Lebah tak pernah salah pilih bunga tau. Kalau bunga beracun, lebah tak ambil. Sebab apa? Sebab Allah yang memberikan ilham kepada lebah. Maka tidak pernah silap lebah ni. Jadi kalau begitu, madu yang diambil, yang dihasilkan oleh lebah itu daripada bunga terpilih. Bunga-bunga terpilih. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ada juga orang yang sebut, apa perbezaannya kopi musang, kopi luwak dengan kopi biasa. Dia kata kopi musang tu lebih sedap. Pasal apa? Sebab musang yang pilih. Yang ni taklah betul macam tu ya. Ini musang muka ada wahyu. Ya, kalau lebah ada wahyu. Ada sandaran. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat di sini bahawa madu itu madu yang terpilih daripada bunga yang terpilih. Tetapi sebelum kita nak menggunakan madu ini, kita kena beriman dulu. Sebab kalau kita tidak ada iman, madu ini dia tak berfungsi dalam tubuh badan. Oh, kalau begitu macam mana orang yang tak beriman yang mengambil madu dan juga sembuh? Bagaimana dia boleh berfungsi? Ya, di sini keimanan orang-orang yang bukan Islam dengan keimanan orang Islam berbeza. Sebab orang Islam itu imannya ialah penyembuhan itu bukan pada asbabnya, tapi daripada Allah. La syifaa illa syifauka. Tiada yang menyembuh melainkan engkau ya Allah. Jadi penyembuhan itu datang daripada Allah. Jadi kalau penyembuhan daripada Allah, kenapa dalam Quran mengatakan madu itu syifa'ul linnas? Supaya manusia ini berikhtiar menggunakan daripada asbab madu tadi, maka yang sembuhnya ialah daripada Allah. Macam mana nak faham ni? Keliru juga kadang-kadang Pak Haji cakap ni. Ada yang kata, aku keliru lah macam ni kuliahnya. Jangan keliru. Tongkat yang ada pada Nabi Musa itu, Allah suruh Nabi Musa memukul laut. Bila Nabi Musa memukul laut, tiba-tiba laut terbelah menjadi jalan. Untuk 12 suku Bani Israel. Tetapi yang menjadikan jalan itu, apakah tongkat itu? Bukan. Yang menjadikan jalan itu ialah Allah. Kalau yang menjadikan jalan itu Allah, kenapa Allah suruh Nabi Musa pukul? Yang ni, kalau tak faham betul, keliru nanti ni. Nanti keliru. Supaya apa? Supaya Nabi Musa itu memukul itu sebagai seorang hamba. Hamba itu harus berikhtiar. Jika kita sakit, carilah obatnya. Tapi yakinlah, maka kesembuhan itu datang daripada Allah. Walau bagaimana cara pun. Iaitu, ketika dia mencari obat, Allah memberikan dia jalan untuk dapat obat yang betul. Maka itu datang daripada Allah. Jadi itu yang kita kena ingat, kita kena faham. Ya, kenapa kita dijadikan Allah? Ini kita kena boleh jawab. Kita dijadikan Allah, banyak orang kata kita jadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Sebab ayat Quran sebut begitu, memang betul. Betul. Tetapi yang lagi tinggi apa dia?
Allah jadikan kita ini untuk bersyukur. Untuk kita bersyukur dengan apa nikmat yang Allah bagi kepada kita. Lambang syukur itu ibadah. Maka kita buat ibadah itu kerana syukur. Kerana kalaulah kita kata kita ibadah itu yang menjadi dasar utama, ingat, Allah itu tidak bertambah kekayaan keagungannya kerana ibadat kita. Dan Allah itu juga tidak akan miskin, takkan kurang, wa na'udzubillah, kalau sebab durhakanya kita. Jadi oleh sebab itu kita buat itu kerana syukur. Jadi apabila Rasulullah itu ditanya, bukankah engkau ya Rasul sudah dijanjikan syurga, apakah aku tak ingin jadi hamba yang bersyukur? Syukur kita ini untuk mensyukuri. Syukur apa? Itu yang Pak Ji sebut tadi, ada 3. Syukur kita dijadikan. Kemudian syukur kita diberikan dengan pelbagai pemberian daripada Allah. Udara yang Allah beri. Ada Allah charge udara itu berapa jumlahnya? Tidak di-charge. Yang ketiga, syukur Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk kepada di hati kita. Allah lahirkan kita sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Itu perlu kita syukuri. Itu adalah di antaranya. Baik. Maka apabila kita mengambil herba, beda ada antara orang yang mengambil herba ni, orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik. Beda. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, bukan ayat tu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang-orang yang beriman dengan orang fasik? Adakah sama orang-orang yang sakit yang mengambil ubat dengan orang-orang yang sakit yang ambil ubat, orang beriman dengan orang yang fasik? Beda. La yastawun. Allah kata tak sama. Tak sama. Sebab apa? Sebab berdirinya orang yang mengambil ubat, orang yang beriman yang mengambil ubat, mereka mengambil dalam akidah. Ini yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bahawa dia mesti ada sifat ilahiyahnya. Macam mana kita nak kenal sifat ilahiyahnya, sifat ketuhanannya, kalau kita tidak ada tauhid, kalau kita tidak ada akidah yang betul. Jadi oleh sebab itu, maka kita berhati-hati. Allah bagikan kesembuhan sesudah kita mengambil 4 herba ni. Itu juga kurnia Allah. Teman-teman kita yang bekerja di kakao Indonesia, koko, coklat di Aceh. Kita tengok macam mana Allah bagikan kejayaan. Ketika kita spray dengan POC, bagaimana bantalan-bantalan bunga yang keluar daripada sejengkal di atas bumi, terus sampai ke ranting kecil. Ini kesemuanya jangan jadi hijab kita daripada melihat Allah. Sebab itu ketika kita lihat, kita kena sebut apa? Banyak orang sebut subhanallah. Bukan. Sebut Masya Allah. Masya Allah. Kita kena sebut begitu. Bila kita lihat satu benda yang, satu benda yang luar biasa lah. Masya Allah. Ketika kita duduk di tempat yang tinggi atas gunung, Allahu Akbar. Itu. Ketika kita lihat ada berhala-berhala, kita sebut la ma'bud illallah. Kita lihat begitu. Membuatkan kita itu sentiasa sadar bahawa pengobatan ini sebenarnya milik Allah jua. Jadi oleh sebab itu kita guna. Baik. Waktu mana kita nak guna? Waktu yang paling terbaik kita guna ialah ketika kita sedang berada di pinggir malam. Apa makna di pinggir malam itu? Iaitu ketika waktu malam selepas solat isyak. Sebab apa? Sebab itu kita nak berjumpa dengan waktu tidur. Waktu tidur. Ketika kita guna itu, kita guna super brain, kita guna anxiety, kita guna e-spray, kita guna wave sebelum kita tidur, maka Allah menghadiahkan kepada kita tidur yang berkualiti. Ini anugerah lagi. Di mana anugerahnya? Cuba kita tengok berapa ramai orang yang tak boleh tidur malam.
Tetapi oleh kerana tak terbiasa dengan zikir, tak boleh tidur malam pun tak boleh diiringi dengan zikir. Jadi itu yang kita kena mensyukuri, belajar. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita tak boleh tidur pada waktu malam, seperti Khalid Al-Walid, juga tak tidur juga pada waktu malam, kita kena ingat bahawa Allah tak pernah tidur. Satu. Yang kedua, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah. Terus sepanjangnya. Kita bersyukur saja. Ya Allah, kau jadikan aku pada malam ini insomnia. Tak boleh tidur pada waktu malam. Nah, aku berikan sebagai syukurku kepadamu dengan aku akan sepanjang malam, aku akan berzikir padamu. Dua anggota yang tak boleh rosak daripada kita ialah lidah dan hati. Lidah untuk aku berzikir padamu, ya Allah. Hati untuk aku mengingatimu, ya Allah. Syukur dengan dua organ ini. Jadi sebab itulah maka bila kita ambil herba ini, ambil pada waktu malam. Supaya kita dapat tidur. Bila kita dapat tidur itu, maka berlaku self-repairing. Dia kena tidur dulu. Kerana malam itu Allah jadikan waktu istirahat pada manusia. Malam itu doktor yang berada dalam tubuh badan manusia ini bekerja. Ya, bila kita faham, bila kita baca wa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit dia yang menyembuhkan. Siapa yang ini dia? Dia yang ini Allah. Lalu Allah menitipkan, Allah kirim doktor dalam tubuh badan kita. Hari-hari kita jumpa dengan virus. Hari-hari kita jumpa dengan bakteria. Hari-hari kita jumpa dengan kuman. Tetapi kenapa kita sakit hari ini, sihat besok. Lusa sakit balik. Sakit dan sihat itu bergantung pada doktor yang bekerja dalam tubuh badan kita. Tidak ada siapa yang dapat melarikan dirinya daripada ujian kesakitan. Ya, jadi ujian kesakitan ini, kenapa tidak sembuh-sembuh? Kerana doktor yang ada tidak boleh berfungsi untuk merawat. Kenapa doktor tak boleh rawat? Kerana tak boleh tidur malam. Nah, cara mudah untuk kita faham. Tidak ada mobil yang dapat, tidak ada kereta yang boleh kita rawat dia, baiki enjinnya ketika dia sedang berjalan. Harus berhenti. Tidur. Jadi Allah ciptakan waktu malam itu gelap. Jadi kadang-kadang kalau cerah pun cerah bulan. Jadi di kamar kita, dalam tempat perawatan tak boleh ada pancaran daripada laptop kah, daripada komputer kah, daripada handphone kah, tak boleh ada. Dan mesti dalam kamar tidur kita itu gelap. Kalau ada pun cahaya, cahayanya adalah sekuat cahaya bulan saja. Subhanallah. Jadi Allah menciptakan, maka keluarlah bulan yang Allah ciptakan pas-pas, orang kata. Elok-elok saja kedinginannya untuk orang boleh tidur. Kemudian Allah ciptakan kegelapan ini membuat dunia menjadi sepi. Sepi itu satu keindahan. Kata Ustaz Faizal Sufi, sepi itu satu keindahan. Apa indahnya kepada sepi? Kerana dalam sepi itu dia boleh mengingati, dia boleh bertadabur, dia boleh fikir dan zikir tentang Allah. Itu di antaranya, ya. Jadi maksudnya mesti kita ambil begitu. Dan minum air apa? Air hangat. Kenapa kita minum air hangat? Nak bagi dia tidur. Atau ambil susu hangat. Bolehkan dia tidur. Pasal apa? Ketika kita ambil air hangat, kehangatan itu akan berada di perut. Yang menyebabkan semua sistem kita akan bertumpu di perut, yang membuatkan otak kita relax. Dibantu lagi dengan 4 produk yang kita gunakan tadi di mata, di telinga, di lidah. Maka dibantu lagi dengan kegelapan yang seperti ciptaan Allah, maka di situ dia akan dapat deep sleeping. 0.5 Hz hingga 4 Hz. Pada keadaan deep sleeping ini, doktor bekerja semula dalam tubuh badan kita. Dan membuatkan kita bangun pada esok hari dengan apa? Dengan
fizik yang cergas, dan mempunyai orang kata mental yang damai, tenang dan sebagainya. Jadi Masya Allah ya, baik, itu adalah antaranya. Okey, seterusnya daripada herba ni kita ambil pada waktu malam. Yang kedua, waktu yang terbaik adalah waktu perut kosong. Bila perut kosong? Waktu pagi, malam, sebelum tidur ataupun selepas solat isyak, dan waktu pagi selepas solat subuh, sebelum kita makan apa-apa. Perut belum ada apa-apa lagi, dia ready untuk menerima daripada herba yang kita bagi. Kita ambil pada waktu pagi. Dan waktu yang ketiga yang paling bagus ialah 1 jam selepas makan pada tengah hari. Terbaiknya pada waktu petang. Itu adalah di antaranya. Baik. Cumanya bagi mereka yang mempunyai sakit yang kronik, kanser stage 4, ada rheumatoid arthritis, ada masalah mata dan penglihatan, ada masalah kepala saraf, ada masalah di sleep disc. Bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat seperti ini, ataupun ada fibroid dan sebagainya, 2 perkara jangan sentuh. Iaitu pertama, gula, yang kedua, nasi. 2 hal ini jangan sentuh. Kalau sentuh gula dan juga nasi, maka tubuh badan kita akan kembali menjadi asid, menjadi asam, menjadi racun. Jadi bila dah ada asid, ada asam, ada racun ini, maka kita akan kekurangan satu juzuk, iaitu apa dah? Oksigen. Walaupun Allah memberikan gratis, Allah bagikan percuma, ya, free oksigen ini, tapi manusia tak mau ambil oksigen daripada udara. Apa sebab Pak Ji kata manusia tak mau ambil oksigen daripada udara? Sebab mereka telah memendekkan pernafasannya. Bernafas macam ni. Macam tu. Dia tak boleh nafas panjang. Kenapa dia jadi pendek? Sebab dia makan nasi dan juga dia telah mengambil nasi dan juga dia mengambil gula. Jadi nasi dan gula ini menyebabkan tubuh badan kita terjadinya disebut asidosis. Asidosis. Iaitu asid dalam badan kita, pH itu adalah begitu tinggi. Jadi apabila ada asidosis, dia berlaku hypoxia. Kalau setengah ditulis hypoxia, ada setengah disebut hipoxia. Hypoxia ini ialah kerana kekurangan oksigen. Dengar apa yang Pak Ji sebut ini, nanti kita bawa dalam kuliah kita ke depan. Apa dia ya? Tidak ada orang yang mati kerana breast cancer. Tak ada orang yang mati kerana kanser. Orang yang mati itu bukan kerana kanser, tetapi kerana hipoxia. Apa itu hipoxia? Kekurangan oksigen. Orang yang kena COVID-19 yang meninggal itu bukan kerana virusnya itu, tetapi kerana hipoxia. Sebab apa dia kena hipoxia ini? Kerana ketika dia kena virus, pertama dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur itu meningkatkan asidosis. Yang kedua, dia makan nasi. Yang ketiga, dia minum teh manis. Teh manis. Jadi akibatnya dia tak boleh nafas. Bila dia tak boleh nafas, oksigen kurang dalam tubuh badan kita, sakitnya seperti ditikam oleh jarum di semua tempat. Seperti dipotong oleh pedang yang tajam. Maka dibawa ke rumah sakit. Lalu diberikan bantuan pernafasan. Lalu ditidurkan. Kenapa perlu tidur? Kerana nak meningkatkan sistem imun dia. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Baik. Meninggalnya sebab COVID-19 kah? Bukan. Meninggalkan sebab apa? Kerana hipoxia. Kekurangan oksigen. Nak bernafas tak boleh. Sama juga orang yang kena penyakit kencing manis. Dia meninggal bukan sebab gulanya. Kerana hipoxia. Kerana asid yang terlalu tinggi dalam tubuh badannya itu, kerana gulanya yang tinggi. Orang kanser. Kanser tak akan membunuhmu. Yang akan membunuhmu ialah hipoxia, kekurangan oksigen. Jadi ini betulkah dengan teorinya? Subhanallah,
Kalau di tempat Pak Haji ni ada satu herba. Ya, satu herba. Iaitu herba kita, iaitu kita panggil CHAS spray. CHAS spray untuk cancer stage 4. CHAS spray. Ini. CHAS spray. Untuk cancer stage 4. Pasti sekali kalau ada yang mengikuti kuliah ni terdiri pada doktor-doktor, Pak Haji minta maaf. Ya, kita bukan macam yang Pak Haji sebut tadi. Bukannya bumi lawannya langit, bukan. Langit itu pelengkap pada bumi. Bukan siang lawan malam. Malam itu pelengkap pada siang. Kita kena lihat dekat sini ada satu perkara besar iaitu ini, CHAS spray ni. CHAS spray ni bukannya ada active ingredient daripada herba tertentu. Dia hanya menukarkan alkali dalam tubuh badan, asid dalam tubuh badan menjadi alkali. Bila tubuh badan kita menjadi alkali, maka oksigen akan makin banyak kita ambil. Jadi menyebabkan orang itu, dia akan, kansernya itu makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Ya, mungkin ramai orang yang tak percaya. Pak Haji mempunyai banyak dokumen bukti orang yang sembuh. Yang pentingnya kita cuba dulu. Coba, spray dulu tengok dalam air. Kita minum tengok. Atau kita spray juga di bawah lidah. Kita tengok betul tak dia mengecil. Ya, sebelum kita nak kemo lah, nak laser ke apa semuanya, cuba spray tengok betul atau tidak. Nah, itu ada antaranya. Baik. Oleh sebab itulah maka di dalam kita mensyukuri nikmat Allah yang memberikan oksigen pada kita, ada manusia yang tak mau mengambil dia punya oksigen tersebut. Sama juga ketika Allah menciptakan syurga, Allah menciptakan neraka. Allah cipta manusia itu untuk diberikan syurga. Allah ciptakan manusia ini untuk diberikan syurga. Tetapi kenapa manusia tak dimasukkan semua ke dalam syurga? Sebab manusia menolak. Menolak perutusan Rasul. Menolak Alkitab. Al-Quran yang diturunkan. Menolak petunjuk. Yang kita kata huda ar-rasyad tadi. Jadi oleh sebab itulah maka hidayah itu apabila kita tolak, maka mereka menolak syurga yang Allah sediakan. Begitu juga dengan kita hari ini. Manusia menolak oksigen. Bagaimana manusia menolak oksigen? Dia ambil nasi. Ya, ini khususnya bagi orang sakit ya, yang Pak Haji sebut ni orang sakit. Kalau orang tu ya dia sihat, bismillah. Ya. Dan dia ambil gula. Nasi, gula dan dia tak dapat tidur. Ini asid dalam tubuh badannya itu jadi asidosis. Bagaimana nak sembuh? Walaupun makan herba macam-macam lah, makan herba tak sembuh. Kita kena ingat bahawa syarat kesembuhan itu mesti jaga pantang-pantangnya. Kita dah tanam dah pokok elok-elok, kena ada pagar dia. Pagar dia. Jadi oleh sebab itu pembacaan pengobatan dalam ilmu herba ini, dia mesti lihat juga pada pantangnya. Nabi pernah juga menahan Sayyidina Ali daripada makan kurma. Ya. Kalau Sayyidina Ali baru saja baik demam. Jadi ada benda yang menjadi pantang. Pantangan itu. Jadi itulah yang Pak Haji nak sampaikan. Supaya kita semua faham dan kita mengerti. Supaya jangan tangan kanan mendirikan, tangan kiri merobohkan. Herba dah makan betul dah. Tapi kenapa tak sembuh lagi? Saya telah mencincang dia dengan kuat. Pisau telah saya tajamkan. Sekuat tenaga saya pukul. Tapi kenapa tidak putus? Kenapa tak putus? Jadi itu sebabnya kita tidak pernah mengkaji. Tadabur, fikir dan zikir. Kena cari solusinya. Kena cari jawapannya. Dan inilah keistimewaan yang ada pada umat Islam. Sebab tu Allah mengajar Quran tu. Apakah kamu tak berfikir? Apakah kamu tak melihat? Apakah kamu tidak, wahai orang yang berakal? Oh, subhanallah. Ini semua men-triggerkan kita untuk apa? Trigger untuk kita berfikir. Kita tengok kejayaan bangsa-bangsa yang lain kerana mereka mengembangkan alam fikirnya. Menuntut ilmu. Sebab itu, kalau tak salah, Pak Haji, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, aku suka kalau zakat itu diberikan pada penuntut ilmu. Kenapa?
Kerana ilmu itu mengeluarkan dia daripada kefakiran dan juga kemiskinan. Ilmu. Orang sebut K ekonomi, K ekonomi bahasa Indonesia. K ekonomi, knowledge ekonomi. Ya, knowledge ekonomi. Subhanallah. Kita orang Islam, bila kita mula mengkaji, mula berfikir, subhanallah, Allah akan berikan petunjuk. Allah boleh berikan kepada kita petunjuk. Lagi bersih hati kita, lagi banyak kita mengingati Allah, lagi petunjuk datang melimpah kepada diri kita. Di mana kegagalan kita? Di mana kegagalan pada umat Islam? Kerana bila mereka tidak membersihkan diri mereka. Nah, jadi oleh sebab itulah, maka Pak Haji sebut ada 4 perkara ini. Dan salah satunya ada satu buku, Pak Haji tulislah. Ini ringkasannya, hanya 20 halaman saja. Prinsipal dalam pengobatan herba. Salah satunya ialah kamu hapuskanlah asid dalam tubuh badan kamu. Antaranya apa dia yang boleh menyebabkan asid? Itulah yang Pak Haji sebut makanan. Yang kedua, sembelit. Dah tak buang air besar 3-4 hari. Seminggu sekali sebagainya. Sembelit. Bila sembelit macam tu racun naik ke dalam tubuh badan kita. Ya, dia jadi racun dalam tubuh badan. Kena cari herba yang bersifat lazatif. Ringan. Nabi kata, sena wa sanu. Orang kita tak tahu sena tu apa ya. Sena tu apakah pokok gelenggang? Ataupun sena tu adalah pokok Cina maki. Atau sena makiah. Ataupun kasia alata. Pokok gelenggang. Ni pendapat-pendapatnya banyak. Sena tu apa? Sanut tu apa pula? Carilah. Kita akan jumpa nanti. Akhirnya kita akan jumpa. Jadi, bila sudah kolon itu dibersihkan, kolon klinsing, maka keracunan tubuh badan itu keluar daripada badan kita. Nah, pada ketika itu, herba mula berfungsi. Cuba kita bertanya orang yang sakit teruk-teruk tu. Apa dia punya pertanyaannya? Sembelit tak? Sembelit. Sembelit. Oleh sebab itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Dr. Bernard Jensen ya, dalam ilmu iridologi mengatakan bahawa salah satu penyakit utama manusia ialah congested colon. Kolon yang tersumbat. Cara dia macam mana? Barat memperkenalkan chia seed. Dulu sebelum wujudnya chia seed ni, dia ada psyllium khas. Psyllium tu, dia punya, kita punya peran gitu. Psyllium khas. Okey. Tapi kita apa dia? Kita apa yang menjadi pelawas pada kita? Madu. Madu yang mana satu? Banyak ni. Madu tualang, madu hutan, madu bukit, madu gunung. Atau madu trigona. Trigona yang lebah, yang tak ada sengat tu. Ya. Ada itama, ada thoracea. Yang mana satu ni? Yang mana satu? Jadi kita kena cari ya. Akhirnya bila kita cari, maka kita jumpa. Kita tengok bagaimana negara Australia memperkenalkan Manuka. Manuka. Mereka boleh jual dengan harga tinggi. Dunia bukan orang Islam pun. Mereka jual makanan sunnah. Kerana mereka yakin. Kita tengok di Singapura. Mana ada punya madu lebahnya. Hutan batu dan sebagainya. Tapi mereka guna madu yang digunakan. Dalam hadis Nabi SAW. Kita tak tahu tentang madu. Tak tahu. Kita adalah orang yang tidak tahu orang-orang yang bukan Islam ketika mereka meninggalkan agama mereka, mereka meninggalkan agama mereka, mereka jadi mulia. Tapi orang Islam bila dia tinggal agama dia jadi hina. Dia jadi hina. Jadi oleh sebab itu maka balik pada tip Nabawi ini, maka kita yakin alamiah, ilahiyah, gabungan alamiah dan ilahiyah ini, maka kita yakin la syifa'a illa syifa'uka. Itulah keindahannya. Berakhir pada semua usaha ialah bertawakal kepada Allah. Indahnya menjadi seorang Muslim. Okey, terima kasih semua kepada yang mengikuti Pak Haji.
Alhamdulillah pada malam ini ya kita tak buka pertanyaan. Nanti kita sambung lagi pada minggu depan, hari Senin pada waktu malam. Ya, fikir-fikirkan. Ini haba dia. Dengan izin Allah. Allah bagikan kesembuhan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.